Habis. Biar. Bohong. Dia tu Jangan satu sempat. Saya paling tongsan lalu. Tak boleh. Aku digatam berdiri ulung duduk. Politik Malaysia tidak pernah surut dengan pelbagai cerita menarik. Dari jatuhnya Barisan Nasional hinggalah kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan serta munculnya Perikatan Nasional, suasana politik Malaysia tidak pernah sunyi dengan pelbagai kontroversi, perebutan kuasa, lompat parti dan jerit-pekik di Parlimen menjadikan ahli politik sering menjadi tumpuan rakyat. Namun, di sebalik hangatnya suasana politik di Malaysia, ada yang sudah bosan terhadap politikus yang dikatakan lebih mementingkan jawatan dari kepentingan rakyat. Ada berpandangan kepimpinan negara harus diterajui oleh golongan lain seperti agamawan, selebriti ataupun atlet. Jika di luar negara, selebriti atau atlet dipilih mewakili rakyat bukanlah sesuatu yang baru. Negara jiran Indonesia misalnya memilih 14 artis tempatan, iaitu antara 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang mengangkat sumpah sebagai anggota Parlimen Indonesia untuk penggal 2019 hingga 2024. Antara 14 artis itu, 2 daripadanya adalah penyanyi yang turut popular di Malaysia, iaitu Krisdayanti dan penyanyi lagu Makhluk Tuhan paling seksi, Mulan Jamila. Di Amerika Syarikat pula, Ronald Reagan yang merupakan seorang pelakon Hollywood diangkat menyandang kerusi paling berkuasa selepas terpilih sebagai Presiden Amerika Syarikat pada tahun 80-an. Pemain kriket Imran Khan turut diberi kepercayaan menjawat jawatan Perdana Menteri Pakistan pada 2018. Pelakon Arnold Schwarzenegger tidak kurang hebatnya berkhidmat selama 8 tahun sebagai Governor California. Penyanyi rap dan penerbit jutawan Kanye West turut mencuba nasib bertanding dalam pilihan raya Presiden negara Uncle Sam itu baru-baru ini. Bagaimanapun, pengaruh besar Kanye dalam masyarakat gagal menterjemahkan kejayaannya dalam bidang politik. Jika kita imbas kembali, beberapa selebriti dan ahli sukan pernah mencuba nasib bergelar ahli politik. Namun, pada ketika ini, masih belum ada yang membuahkan hasil. Penyanyi Aisyah Hermantino, Dayangku Intan dan hos televisyen terkenal Azwan Ali merupakan testimoni bahawa populariti yang dimiliki mereka tidak memberi jaminan untuk mengecapi kejayaan dalam pilihan raya ditanding. Pada 2011, penyanyi Aisyah atau nama sebenarnya Wan Aisyah Wan Arifin menyertai PAS dan ia dilihat sebagai satu langkah bagi memecah undi konservatif Parti Islam itu. Tetapi 2 tahun kemudian, Aisyah kalah dalam pilihan raya yang ditandinginya di negeri kelahirannya, iaitu di Negeri Sembilan. Nasib yang sama turut menimpa Hermantino yang terkenal dalam kalangan peminat Melayu apabila kalah di Tanjung Karang, dan juga Dayangku Intan yang bertanding atas tiket PKR gagal mengatasi calon Barisan Nasional Datuk Seri Azalina Uthman selepas memperoleh hanya 13% daripada jumlah keseluruhan undi. Pada 2018, Azwan Ali, adik kepada bekas Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, berentap dengan abangnya itu di kerusi Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa di Selangor. Tetapi pengacara televisyen itu tersungkur. Legenda bola sepak negara Datuk Soh Chin An adalah antara atlet yang menceburi bidang itu apabila bertanding pada pilihan raya umum 1986 di kerusi Parlimen Kota Melaka. Namun, kalah kepada Lim Guan Eng daripada DAP. Walaupun golongan terkenal yang memiliki kelompok peminat tersendiri cuba terjun ke dunia politik, namun percubaan itu masih belum dilihat menjadi di negara kita. Adakah situasi ini akan berubah selepas rakyat kini dilihat seakan-akan bosan dan kecewa dengan politikus rakus sedia ada, apatah lagi dengan usia layak mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Tinjauan di laman Twitter Sinar Harian membabitkan 1,676 pengundi mendapati ahli politik sedia ada tetap menjadi pilihan menerajui kepimpinan negara dengan 32.8%, manakala golongan agamawan 31.1% undian. Atlet dan golongan selebriti pula masing-masing hanya 22.9% dan 13.2% menjadi pilihan pengundi. Sementara itu, sesi soal jawab di Instagram Story Sinar Harian pula mendapati nama seperti Abid Liu yang di-Pertuan Agong dan golongan agamawan serta ahli akademik antara nama yang muncul sebagai figura yang layak memimpin negara.
Di sebalik gentingnya politik Malaysia ketika ini, adakah kekecewaan rakyat terhadap ahli politik yang ada sekarang akan mengalihkan pilihan rakyat kepada golongan yang memiliki pengikut sendiri? Kita pernah mencuba dulu, beberapa artis pernah bertanding, tapi hampir kesemuanya kalah. Kerana ketika itu kita lihat politik partian tinggi kesannya, tapi dalam pilihan raya ke-15 saya rasakan peluang itu lebih terbuka kerana kepercayaan kepada politik kepartian itu semakin menurun. Kali kehadiran ada tukar artis, sesiapa saja yang mempunyai pengaruh boleh memberikan kesan. Cumanya ketika bertanding yang diperlukan adalah jentera, guna tenaga, logistik, kesemua itu harus kita ambil kira. Kerana pergi bertanding sahaja tidak memungkinkan satu kemenangan, tetapi perlulah dilakukan perancangan yang rapi. Adakah populariti dan bilangan pengikut yang ramai akan menjadi faktor kemenangan jika golongan ini menjadi ahli politik? Tidak semestinya. Sebab mungkin mereka disokong dengan likes yang banyak itu atas faktor tertentu. Pilihan raya pula lain isunya kerana bergantung kepada kawasan yang spesifik. Sedangkan likes mereka itu menyeluruh, merangkumi mungkin seluruh Malaysia kan. Jadi kalau bertanding di sesuatu kawasan, bagaimana mereka mampu untuk menyaingi seseorang calon yang barangkali dah lama berkhidmat di kawasan tersebut. Adakah had undi yang akan diturunkan ke 18 tahun dilihat menjadi pencetus kepada bermulanya perubahan pemilihan ahli politik yang sekaligus bakal mengubah landscape politik Malaysia? Ya, saya rasakan impaknya besar. Saya rasa impak undi 18 itu besar kerana mereka ini merupakan golongan baru dan mungkin mereka mempunyai faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pola pengundian mereka. Tetapi waktu yang sama, diorang ni pun mungkin banyak bergantung kepada pandangan ibu bapa mereka dan mempengaruhi pola pengundian. Walaupun kita harus meraihkan kehadiran undi 18 yang saya rasakan mereka mahukan pemimpin yang sejiwa dengan mereka, yang memahami mereka sepenuhnya. Dunia politik demokrasi memerlukan sokongan dan suara rakyat bagi mendapatkan undi dan kemenangan. Tidak mustahil suatu hari nanti golongan terkenal seperti selebriti, agamawan mahupun atlet yang memiliki potensi lonjakan undi akan dipilih rakyat bagi mewakili mereka. Walau siapa yang bakal menerajui kepimpinan negara kelak, yang pasti, kepentingan rakyat dan negara haruslah menjadi keutamaan dalam mengekalkan keharmonian Malaysia tercinta. Selamat Hari Merdeka!